Okay, saya kenalkan diri saya Syafiq Sa'ad dari Kaiser CAD. Saya akan mulakan introduction untuk AutoCAD lah. First sekali yang kita kenal itu apa itu yang dimaksudkan dengan auto dan CAD. Auto semua sudah maklum lah. Auto dulu kalau zaman sebelum adanya CAD ni, kita pakai tangan lah. Sebab itu kita ada pensel yang saiz mata dia ada 0.7, ada 0.5, itu dipanggil mechanical pencil. Ada yang kita pakai manual lah. So bila wujudnya CAD ni, disebabkan nama dia auto, so kita tak perlu cara manual lah, kita pakai auto. Jadi pun auto ni ada logo kepada company Autodesk, melambangkan A for AutoCAD. CAD maksudnya adalah Computer Aided Design, ataupun setengah orang panggil dia adalah Computer Aided Drafting. Ada yang panggil dia adalah CADD, Computer Aided Design Drafting. AutoCAD ni dia boleh buat 2D and 3D modeling software. Dia daripada company Autodesk company, base dekat USA, US. Dan AutoCAD ni dia satu design yang membantukan komputer lah. Okay. Dia di launch pada tahun bulan 12 tahun 1982. Lama lah. Saya pun belum beranak lagi masa tu, belum dilahirkan. 1982. Masa AutoCAD ni dia release, dia belum ada lagi version macam sekarang lah. Version sekarang ni dia ada 2021, 2015, 2000, sekarang 2020. Tapi dia start, AutoCAD ni dia start dengan R1 dulu. First R1, dia start daripada R1. R1 ni bermaksud release 1, release 2 dan release 3 sampailah ke tahun 2000. Bila masuk tahun 2000, dia dah first AutoCAD dia bertukar kepada AutoCAD 2000. 2000 dia start daripada 2000 sampai dah sekarang 2021. Dia sampai dah tahun 2021. Latest version, selalunya latest version ni dia akan buat mudah orang lah. Yang pertama, kalau lagi latest version yang dikeluarkan, dia ada update yang dah Autodesk buat daripada segi features, daripada segi window, daripada segi view dia, semua dia ada update tertentu lah, mengikut version yang sekarang. Okay, mari kita kenal dengan interface ataupun Windows of the AutoCAD punya window. First kat sini, dekat di sebelah atas ni, yang atas ni dia ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ni okay, dia ada info center. Info center ni dia akan link dengan Autodesk punya website. Okay, dia huruf A ni adalah application menu. Yang bawah dia adalah ribbon. Dia ada ribbon. Okay, ribbon dia. Lepas tu di tengah ni, kalau tuan-tuan tengok di tengah ni, dia ada kalau tuan-tuan yang install AutoCAD tu, dia ada warna putih ataupun warna hitam. Sebenarnya di dekat bahagian ni adalah drawing area ni, kita boleh custom color dia, sama ada tuan-tuan nak color hitam ataupun putih. Itu terpulang pada tuan-tuan dan perempuan lah. Tapi secara umumnya saya secara personalnya saya lebih suka menggunakan warna hitam lah, kerana dia dapat membezakan di antara model space dan paper space. Okay, di sebelah kanan atas ni dia ada satu view cube. View cube ni kita akan bermain dengan 3D selalunya. Untuk 2D dia akan stick pada top view lah. Dia akan stick pada top view. So dia ada kompas ataupun arah dia.
dia ada NSWE, ini kompasan north, west dengan east. Okay, di sebelah bawah ni kalau tuan-tuan tengok ni, dia ada satu vertical menu ni. Ini dipanggil navigation bar. Navigation bar ni, navigation bar ni dia ada pen, dia ada zoom, extend, free orbit, continuous orbit, semua dekat sini. Okay, kita pergi dekat di sebelah kanan ni, sesuai dengan di sebelah kiri, dia ada paksi ni. Yang ni dipanggil UCS. UCS bermaksud User Coordinate System. User Coordinate System, kalau tuan-tuan dan perempuan bermain dengan 2D, dia akan berada dalam paksi X dengan Y lah. Dia akan berada di paksi X dengan Y, dia akan berubah. Melainkan tuan-tuan dan bermain dengan 3D, dia akan come out satu lagi exist, iaitu panggil Z. Di bawah ni adalah command window. Command window ni adalah reference untuk kita masukkan apa-apa sebarang command dekat sini lah. Bawah ni tuan-tuan boleh tengok adalah status bar. Adalah status bar. Ada ikon-ikon ni lah. Okay. Okay, kita pergi ke application menu. Application menu ni dia ada new, dia ada opens, dia ada save, save as, export, print, publish, send, drawing activities, observer, and then close. Di sebelah sini dia ada recent open file ataupun file yang kita buka, previous file yang kita dah buka sebelum-sebelum ni ataupun yang current kita dah buka. Dia akan stick kat sini. Dia boleh, kita boleh set up dia sama ada kita nak tunjuk kepada 10 ataupun 15, ke maksimum ni 15 kalau saya tak silap, 15. Okay, dan kita boleh pinkan dia. Kalau drawing tu memang kita always still under modification, and then always keep changing. Kita boleh stick kat dia ni. So whatever drawing, sebab kalau every kita buka drawing, once dah 10 yang, so yang atas ni dia akan duduk di bawah. Tekan di bawah sampailah drawing yang kita dah ni. Kalau kita set 10, kalau 10 drawing ni yang atas ni dia akan hilang lah, dia akan ganti yang baru. So once kalau kita nak pinkan dia, kita ada still under modification ataupun kita still ada modify the drawing ni, kita boleh stick klik dekat pin ni, dia akan duduk, drawing ni akan still duduk dekat atas lah. So whatever drawing tu dia akan still dekat situ. Okay, kita pergi dekat ribbon panel. Ribbon panel, dalam ribbon panel ni dia ada quick access toolbar. Okay, dia ada quick access toolbar sama juga macam application menu tadi. Dia ada save as, cuma beza dia dekat quick access toolbar ni berbanding dengan application menu. Beza dia dia penambahan undo, button undo dekat sini. Itu perbezaan button ni. Okay, untuk ribbon tab ni, kalau tuan-tuan tengok sini, dia ada satu ribbon tab ni, dia ada home, dia ada analytics, dia ada parametric, ada view, ada manage. Ini dipanggil ribbon tab. So whatever tuan-tuan klik dekat tab ni, dia akan come out dia punya arahan-arahan tertentu lah. So contohnya kalau kat sini dia ada home sini, arahan-arahan dia yang terdapat dekat home tab ni, ribbon tab ni, dia adalah lines, art, circle, semua ni, everything ni, semua ni di under dalam home. Okay. Di bawah ni dipanggil ribbon panel. Okay, yang bawah sekali adalah ribbon panel title bar. Maksudnya title bar tajuk untuk ribbon panel tersebut lah. Dia ada draw, dia ada modify, dia ada layer, dia ada analytics. Ini dipanggil panel title bar yang terdapat dalam ribbon tab. Okay, untuk ribbon panel pula, ribbon panel ni macam kita first kali dia ada tab dia, ni ribbon tab. Sini yang kesemua sini ni adalah arahan-arahan dia. Kalau kita tengok sini semuanya arahan dia, arahan yang terdapat dalam ribbon tab. Di bawah ni adalah draw atau ribbon panel ya. Ribbon panel punya draw. So kalau tuan-tuan klik dekat draw, this one arahan ini yang terdapat dalam draw tab ni ataupun dalam ribbon tab ni adalah line semua. Kalau dekat modify, kalau tuan-tuan tengok ni adalah modify. So yang terdapat dekat modify ni ia adalah move, scale, copy dan everything lah. Okay.
Tepi ke ribbon panel. Okey, kalau ribbon panel, kalau tuan-tuan pergi dekat ujung sekali di sebelah kanan ni, dia ada satu arrow kecil ni. Kalau tuan-tuan klik dia, tuan klik arrow kecil ni, kita boleh once you klik dia minimize, kita boleh minimize kan, kita boleh hide kan dia ataupun minimize kan ribbon tab ni lah. Okey, ribbon tab ni. Kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan nak keluar, tuan-tuan dan puan nak keluarkan ribbon tab yang hilang, contohnya for example layer tab ni hilang, tuan-tuan nak kamarkan dia, tuan-tuan boleh pergi dekat ruang kosong sebelah kanan sekali ni, cari ruang kosong lah. Tuan-tuan boleh right click, dia akan keluar satu option macam ni. Okay, so sama ada tuan-tuan nak showkan panel ataupun tab dia, dua-dua ni tuan-tuan klik, dia akan keluar banyak sini lah tab yang mana yang hilang yang tuan-tuan nak keluarkan dia lah. Okay, kita pergi ke next slide adalah ni ribbon panel. Ribbon panel ni kita boleh, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, ribbon panel ni semua-semua ni dia boleh stick, kita boleh drag dia keluar daripada option ni ataupun keluar daripada tab ni, kita boleh drag keluar, dia akan come out jadi macam ni, dia akan keluar jadi macam ni. Okay, kalau tuan-tuan buka AutoCAD, tiba-tiba dekat drawing area tu dia dah sepah dia punya tab dia tu, di ruang drawing area tu, tuan-tuan boleh klik dekat ni, klik di bahagian ni. Okay, klik drag and paste dekat sini, paste dekat tab dia balik, dia akan masuk balik. Just drag and paste, dia akan masuk balik. Kebanyakan dia akan jadi bersepah lah. Kalau first time yang baru install, sometimes dia ada error. Minta maaf ada iklan sikit. Commercial break. Kenapa? Okay, kita pergi ke info center. Okay, dekat info center ni, kalau tuan-tuan pergi dekat sini, dia ada macam panggil teropong sini. Dia panggil, ini adalah subscription center. Lepas tu dia ada mouse panah ni, tu dia link ke ni. Kalau info di bahagian info center ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya sesuatu mengenai option ataupun arahan-arahan yang tuan-tuan inginkan, ataupun tuan-tuan nak kenal arahan tersebut, apa function ni, kita boleh klik dia punya arahan ni, kita masukkan, contohnya masukkan command move, dia akan keluarkan option-option tersebut lah. Apa function move tu, dia akan cerita apa function move tu, apa gunaan dia. Okay, dekat info center ni. Okay, ini adalah multi window maksudnya dekat sini. Kita boleh keluarkan dekat drawing area ni, boleh showkan dua drawing yang berbeza, left and right lah. Tapi selalunya kalau skrin yang kecil ataupun yang kotak-kotak besar yang besar, dia view dia terhad lah, yang satu dan dua dia akan terhad. So kalau contoh klik dia akan dibahagi kepada dua center ni. Sama ada satu ni dia akan show drawing yang colors buka, dan sebelah ni tuan-tuan nak buka dua drawing, dia akan show dua drawing kat sini lah. Kita boleh buka, kita boleh compare, buat comparison between drawing 1 dan drawing 2. Okay, kita pergi ke model and layout. Ke bawah ni, kalau tuan-tuan tengok, macam saya beritahu tadi, dia ada UCS icon. Ini adalah UCS icon. UCS icon dia ada X dengan Y, pasti X dengan Y. UCS maksudnya User Coordinate System. So dia ada model, ini model, layout 1 and layout 2. Bawah ni adalah common window, dan last sekali adalah status bar. Dekat status bar ni ada coordinate readout dengan command line. Coordinate readout ni, kalau tuan-tuan pernah menggunakan version yang lama ataupun versi-versi yang sebelum-sebelum ni, dia punya bawah ni ada sedikit perbezaan lah. Nanti saya akan tunjukkan perbezaan ni. Okay, kita pergi ke model and layout tab. Model ni
model space ni, kita akan lukis semua drawing kita. Semua drawing yang dilukis akan berskala satu. Ini akan dilukis melalui model space ni dengan full scale lah. Dia ada satu saja. Untuk model space ni ada satu saja. Dia tak boleh di multiply ataupun multiple kali ya. Yang ni boleh buat satu. Sebab di sini kita akan drawing kita, lukisan kita ataupun objek kita berskala satu. Tapi berbeza dengan layout. Layout ni adalah function ni untuk represent kita punya drawing tu. Kita nak present kita punya drawing tu untuk dimasukkan ke dalam 2D ataupun 3D whatever drawing lah. But layout 1 dan layout 2 ni kita boleh rename kan dia. Sama ada layout 1 ni kita nak showkan just detail view, for example for the aerostatic view, so kita boleh rename kat dia lah, kita menamakan tab ni. Dan for second tab tu, for example untuk the layout 2 kita nak the detail view, so we can rename the layout 2 ni become a detail view punya tab. Ok, contohnya macam ni. Okay, so sekarang ni kalau model space ni ada sini, ni model tab, ni tab dia. Ok, ni tab. Di bahagian sini ini adalah space, jadi model space. Ini pula layout, sama juga. Bawah ini adalah tab, dipanggil tab. So dekat sini, di sini kita akan boleh masukkan kita punya lukisan unjuran ataupun first angle or third angle projection kita punya drawing. Kita boleh buat kat sini, masukkan 2D ataupun 3D view. Okay, ini dipanggil layout viewport untuk 2D. Dia ada keluar layout viewport. So di bahagian sini dia dipanggil paper space. Kalau tuan-tuan yang pernah buka drawing, dia akan keluar satu view ataupun macam satu kertas, itu dipanggil paper. So dekat paper tu pula kita boleh custom, tuan-tuan dan perempuan ada letter block, owns your standard letter block, and then to customize dekat layout, kita boleh customize kita punya our standard into the layout space. Okay, kita boleh masukkan letter block kita. Okay, di bawah ni dipanggil command line. Command line ni kita boleh hilangkan dia dengan hide kan dia, kita dengan tekan control key 9 dia akan hilang. Nak adakan balik, kita boleh tekan control kosong, control 9, dia akan adakan balik benda tu. Untuk F2 ni dia akan come out satu box dan kita boleh show, dia boleh show view window. Untuk command line tu kita boleh pop up ke keluar, dia akan show. Tapi untuk version terbaru dia akan ada dekat sini, bahagian ni dipanggil command window. Tapi bila tuan-tuan klik tekan F2, dia tak tunjuk, dia tak akan show seperti mana yang version-version lama. Dia akan keluar satu orang kata apa, box yang akan beritahu macam ni. Tapi untuk version yang terbaru dia akan mark satu pull up menu, maksud macam mana, pull up view sahaja macam ni untuk version yang terbaru lah. And then bila tuan-tuan klik di bahagian drawing area, F2 ni dia akan auto minimize. Okay, di bahagian bawah yang saya beritahu tadi adalah status bar. Okay, status bar ni kalau version yang terbaru, kalau version yang terbaru ni, kalau tuan-tuan tengok dia ada icon, dia diringkaskan, dia showkan kepada icon. So dia ada grid mode. Okay, grid mode dia punya command adalah F7, snap spacing adalah F9, auto mode F8, corner tracking S10, object snap F3, object snap tracking S11, allow and disallow dynamic USS, dynamic input, and then quick properties. Okay, kalau version yang lama, ini adalah version yang lama. Version yang lama yang mengguna hanya perkataan lah, dia tak keluarkan ikon lagi. Start daripada tahun 2010, baru dia 2011
masih lagi 2012 masih lagi menggunakan perkataan, masuk 2013 dan ke atas tak silap dia akan menggunakan ikon. Tapi kita still boleh display ataupun kita boleh tukarkan dia kepada use icon ataupun unclick ni dia akan keluarkan perkataan. Kalau kita nak use icon, just tick ni, tick dia use icon, dia akan keluar icon macam ni. Tapi kalau tuan-tuan lebih selesa menggunakan perkataan, tuan-tuan just untick kan use icon ni, dia akan tukar kepada perkataan lah. Okay, nanti to switch right click on the drawing aids and select use icon. Right click dia, dia klik sini, dia akan keluar menu macam ni. Tuan-tuan boleh pilih sama ada tuan-tuan nak menggunakan icon atau tidak. Okey, untuk aplikasi status bar, dia ada model space di bawah ni. Sekali ni dia ada model and paper space. Dia ada quick view layout, quick view drawing, ada pen, zoom, steering wheel, show motion dan annotation scale. Ini adalah workspace switching. Okay. Kenapa version yang terbaru ni dia ada satu menu ataupun option, kita boleh switch sama ada kita nak guna paper ataupun model. Antara sebabnya mengapa Autodesk keluarkan option, sebab version yang lama, bila kita masuk ke dalam paper space, kita double click inside the viewport, kita akan bermain dengan zoom. Tapi kita tak dapat keluar daripada paper space tu. Kita tak dapat keluar daripada paper tu ke model space. Sometimes ada yang akan restart dia punya laptop lah, ataupun restart dia punya AutoCAD and then force close ke, macam tekan control atau nak delete ke. Tapi untuk option macam ni, bila kita dah overview dia punya viewport dan kita tak boleh keluar, sebab kalau nak keluar daripada paper space ataupun paper view ataupun daripada viewport tu, kita just double click outside of the paper tu. Double click, kita akan keluar ke model space lah. Kalau tuan-tuan double click viewport, double click inside the viewport, dia akan bertukar kepada view area, model area. So sometimes kita akan zoom dia. Sometimes bila kita bermain zoom in, zoom out, kita tak boleh nak keluar daripada view tu ke view asal, maksudnya ke paper space. Jadi option ni dia memudahkan tuan-tuan lah. Bila kita dah overview dia punya view tu, kita tekan je model ataupun paper, just click dekat bahagian sini, dia akan bertukar. Jika tuan-tuan bekerja di dalam model space, dia keluar. Okay, quick view layout ni, maksudnya quick view ni kita boleh cepatkan view. Kalau tuan-tuan tak mau klik tab yang ada, tuan-tuan boleh klik dekat sini, dia akan viewkan drawing yang tertentu lah. Okay, dia ada pen, ini semua tuan-tuan boleh guna command yang ada. Okay, untuk kita nak bertukar, kita nak choose dia punya workspace, dia ada dua bahagian. Satu bahagian kat bawah ni, laman gear ni, satu lagi bahagian atas sekali dekat top atau dekat application menu tu, dia ada satu laman gear yang sama juga. Tuan-tuan boleh tukar dia pada 3D Basic, 3D Modeling dan AutoCAD Classic. Bagi version yang terkini ataupun version yang terbaru 2016 2016 ke atas, AutoCAD Classic ni tak lagi dijadikan sebagai pilihan workspace yang boleh dipilih, tapi yang tiga ni masih lagi diberi pilihan untuk kegunaan version-version terbaru lah. Tapi untuk custom ataupun untuk dapatkan AutoCAD Classic ni, macam setengah orang, macam setengah pengguna, dia lebih selesa menggunakan
tab yang klasik berbanding yang terbaru. Tapi itu taklah menjadi satu masalah pada tuan-tuan yang masih lagi selesa menggunakan AutoCAD klasik. Tapi kalau dah tuan-tuan dah install dan tuan-tuan perempuan dah install yang version yang 2016 ke atas, AutoCAD klasik ni tak lagi dijadikan pilihan sebagai pilihan workspace. Tapi kita boleh custom dia. Kita boleh ambil balik kita punya AutoCAD klasik punya workspace, dan then kita boleh masukkan ke dalam workspace setting. Itu untuk custom lah. Tapi apa salahnya kalau dah ada version terbaru ni, tuan-tuan belajar je lah yang version terbaru. Okay, kita pergi ke workspace. Kalau tuan-tuan klik dekat 2D drafting and annotation, dia punya workspace dia ataupun drawing area dia macam ni. Dia punya ribbon-ribbon dia semua dalam 2D. Okay, kalau kita klik ke 3D basic, semua ribbon-ribbon ni dia akan menjadi basic command lah, mesti arahan-arahan untuk bangunkan 3D. Okay, nombor 3 ni, ni adalah workspace untuk yang 3D modeling workspace yang lebih advance. Segala command-command arahan-arahan yang terdapat dekat sini, dia akan lebih detail lah. Mana tuan-tuan nak slicekan dia, nak sharekan dia, semua ada dekat sini. Okay, ini adalah AutoCAD klasik. Okay, AutoCAD klasik ni dia lebih simple berbanding yang terbaru lah. Tapi secara umumnya sebenarnya AutoCAD klasik ni taklah sesimpel mana, sebab dia keluarkan ke semua ikon, semua ikon yang kecil-kecil ni, semua sekali dalam satu tab, dalam satu orang panggil apa, satu title yang ni semua keluarkan. Jadi klasik ni dia akan lebih banyak yang akan dikeluarkan. Maksudnya tuan-tuan akan panggil dia semua sekali maksudnya, berbanding yang version yang lama, version yang terbaru, dia dah digroupingkan dia. Okay, kalau kita tuan-tuan nak tekan dekat home, okay, dia ada line apa everything sah. Jadi sekalikan dalam digroupingkan semua jadi dalam satu ribbon panel yang grouping. Okay, ini adalah untuk mouse. Untuk mouse pula, mouse ni kalau tuan-tuan klik daripada untuk select mana-mana aplikasi pun, tak kisah tuan-tuan guna Microsoft ke apa semua, di bahagian left button ni memang kita untuk select objek ataupun buat objek kan. Okay, shift di select. Okay, kalau tuan-tuan untuk select objek, kita boleh single click objek tu. Kita boleh single click objek by pressing the left button. Contohnya kalau tuan-tuan nak deselect objek, for example kalau ada 10 objek, tuan-tuan nak select lebih kurang dalam 8 objek, tapi dah terselect semua tu. Okay, tuan-tuan boleh tekan escape untuk cancel command, ataupun just press hold the shift button, lepas tu klik je objek yang tuan-tuan nak deselectkan objek tu. Okay, untuk editkan dia pula, tuan-tuan boleh double click dia. Kalau double click ni, dia akan selalunya dia akan keluar satu dipanggil quick properties. Dia akan keluar satu ni, dia panggil quick properties. Kita modifykan dia, kita nak dapatkan data-data dia, kita boleh tengok dekat situ. Kalau kita nak select more than one object, kita boleh tekan press and hold mouse button tu, drag. Macam biasalah, kita boleh drag kan dia, press and drag. Okay, untuk scroll wheel ni ataupun dipanggil middle button. Middle button ni kalau tuan-tuan double click dekat dia, dia akan zoom extend. Zoom extend maksud dia akan zoomkan ke semua objek. Zoom extend ni ke semua objek, dia akan zoomkan ke dalam satu view. The whole thing will be zoom in. Maksudnya dia akan kecilkan. Kalau tuan-tuan satu objek, dia akan zoom satu objek lah. Kalau tuan-tuan ada banyak objek, dia akan zoomkan semua tu lah. Okay, kalau tuan-tuan nak pankan dia dengan tangan tu, tuan-tuan tekan dia dengan lepas middle mouse tu, dia akan tukar kepada pan option, pan command.
Tapi untuk bermain dengan 3D, kalau tuan-tuan bermain dengan 3D, untuk kita pusingkan ataupun kita nak viewkan objek dia dari pandangan bermacam-macam pandangan dan berbeza arah, tuan-tuan boleh tekan shift dan middle mouse. Tekan shift dan middle mouse tu ataupun scroll button tu, tekan dua-dua tu, dia akan pusingkan objek tu, kita boleh tengok. Yang ni selalunya bermain dengan 3D ya. Okey, untuk right click. Okey, right click ni dia tak ada satu spesifik yang penggunaan dia. Sebab kita boleh custom dia punya right click ni dekat option, di bahagian option, user preference tab, kita boleh customkan dia. So tak ada satu spesifik button tentang right button ni lah. Okey. Okay, dia dipanggil selection. Untuk selection, mana-mana aplikasi pun lebih kurang penggunaan dia sama juga sebenarnya. Tapi untuk AutoCAD ni, dia ada dua jenis selection yang tuan-tuan asas penggunaan dia. Okay, dipanggil, kalau tuan-tuan klik daripada kanan daripada kanan bawa ke kiri, klik daripada kanan, mouse tu bawa ke kiri, one time klik saja, klik and drag, movekan mouse tu di sebelah kiri, dia akan jadi warna hijau. Tapi hijau ni bukanlah represent parti mana-mana, dia represent the crossing selection lah. Crossing selection, apa yang dimaksudkan dengan crossing selection ni? Crossing selection adalah, contohnya kalau tuan-tuan ada satu bulatan sini, satu bulatan sini, bulatan, 5 bulatan lah, 5 bulatan. 5 bulatan, kalau kesemua 5 tu yang berada di dalam selection ataupun yang bersentuhan dengan crossing ni, bersentuhan, kesemua 5 ni akan diselect. Okay, berbeza pula dengan window selection. Kalau window selection, tuan-tuan klik daripada kiri, ini, bawa mouse ke kanan, dia akan jadi warna biru. Ini juga tidak represent mana-mana parti, tapi dia represent adalah window selection lah. Contoh apa yang berbeza window selection? Window selection ni, kalau tuan-tuan ada satu objek, bulatan objek sini, 5 bulatan juga, contohnya 5 bulatan macam ni. Okey, yang hanya diselect ataupun yang dipilih hanyalah bulatan yang berada di dalam window selection ni saja. Yang 3 yang bersentuhan, dia tak akan kena, dia tak akan select, dan bukanlah menjadi selection tuan-tuan. Itu beza dia. Tapi sebenarnya dalam AutoCAD ni, dia ada banyak selection. Selain daripada kedua-dua selection ni, dia terdapat lagi fill selection, window crossing polygon selection, window polygon selection dengan crossing polygon selection. Itu jarang digunakan pakai lah, tapi secara basicnya ataupun common use ni adalah crossing dengan window ni memang selalu digunakan pakai lah. Okay, untuk penggunaan papan kunci ataupun keyboard, dia ada 3 button yang common use. 3 button yang common use, iaitu escape button, spacebar dengan enter. Escape, apa function escape bar ni? Escape button ni adalah untuk kita nak cancelkan kesemua command-command yang dah diaktifkan, sama ada command yang telah diguna pakai ataupun yang tersilap guna. Maksudnya, contohnya kalau tuan-tuan klik M for move, lepas tu silap, just press the escape button. Okay, untuk spacebar ni, spacebar dengan enter button ni, spacebar dan enter button, dia sebenarnya spacebar dan enter button gunaannya adalah similar, lebih kurang sama, tapi ada setengah option ataupun arahan memerlukan anda hanya menggunakan spacebar. Dia tak boleh guna enter. Mungkin contohnya kalau kata tuan-tuan nak masukkan suatu value, dia perlukan spacebar, ataupun tuan-tuan masukkan value mana memerlukan enter button untuk ke next option,
Tapi dia tak boleh diaktifkan command tersebut menggunakan spacebar. Tapi secara keseluruhan penggunaan AutoCAD, spacebar dan enter button adalah similar. Cuma hanya beberapa option atau arahan yang memerlukan kena guna tuan-tuan dan perempuan guna spacebar. Tuan-tuan perlu gunakan spacebar. Kalau tuan-tuan memerlukan arahan memerlukan guna enter, kita perlu menggunakan enter button. Okay, ini adalah object snap. Function object snap ni adalah untuk memprecise atau memprecisionkan tuan-tuan punya objek ataupun profile yang kita lukis. Dekat AutoCAD ni terdapat banyak point-point yang kita boleh guna pakai. Ada endpoint, midpoint, center, ada geometric center, ada node, ada quadrant, semua tu. Tapi ada setengah pengguna lebih selesa menggunakan kesemua sekali point-point ataupun objek snap tu. Tapi saya secara peribadinya saya akan aktifkan endpoint, midpoint dan center. Tiga ni saja. Sebab apa? Kenapa kita tak perlu kan senang lebih kita mark dia semua. Tak, sebenarnya tidak. Sebab kalau kita tanda semua, ketepatan drawing ataupun precision kita punya point tu dia akan terganggu dengan point-point yang tak berkenaan. Contohnya kalau kata kita nak point dia perpendicular, tapi bila kita pergi dekat profile ataupun objek tu, dia akan highlight point-point yang tak berkenaan seperti intersection point, nearest point, tangent contohnya. Dia mengganggu. Jadi saya akan tanda, akan mark 3 point saja. Jadi ada yang bertanya macam mana kita nak aktifkan. Contohnya kalau saya nak aktifkan ni, macam mana kita nak aktifkan dia? Perlukah kita tekan ada another option? Sebenarnya kita boleh temporary active point ni, object snap ni, dengan menggunakan shift button ataupun control button, press and hold, tekan right click. Bila tuan-tuan nak tekan right click ni, akan keluar satu menu yang tuan-tuan boleh pilih mana point yang tuan-tuan nak temporary aktifkan ni. Itu salah satu penggunaan untuk AutoCAD lah. Okay, ini adalah point-point yang terdapat dalam AutoCAD. Okay, endpoint untuk dia kotak, midpoint untuk dia tiga segi, intersection point. Ini adalah dia punya point-point dia. Okay, dekat sini. Okay, untuk bahagian seterusnya kita pergi ke bahagian draw and modify command. Untuk command yang paling asas dalam lukisan 2D, dia ada L for lines, polyline for PL, scale, part, rectangle, polygon. Dia ada polygon. Okay, untuk modify pula satu drawing ataupun satu profile objek yang kita lukis, tak ke semua drawing tu 100% once you dah buat, you tak perlu modify. Dia memang dah siap dah. Setiap drawing yang you all buat ataupun tuan-tuan nak buat, perempuan nak buat, perlu dimodify lah. Sama ada tuan-tuan nak move, copy, ataupun nak pusingkan dia, ataupun nak cerminkan atau mirrorkan dia, atau nak besar sikit ataupun nak kecilkan dia, trim dan extend, kita fillet. Okay. Okay, untuk pengguna AutoCAD ataupun seorang yang designer ataupun drafter, perkara asas yang tuan-tuan perlu tahu adalah angle projection atau unjuran sudut. First angle projection selalunya digunakan kat Europe. Europe the most world yang first digunakan. Okay, dia ada dua unjuran sudut. Yang pertama dan sudut yang ketiga. First angle dan third angle. Ketiga-tiga ni. Okay, third angle projection. Dia kalau third angle projection lalunya ke Amerika. Orang tadi ada yang bertanya, AutoCAD ni bila dah install, dia guna unjuran apa? Maksudnya angle projection apa? Okay,
Kalau untuk AutoCAD yang first year installation, dia akan set up third angle projection. Sebab apa? Base AutoCAD tu daripada US. So dekat sini dia ada negara dia lah, dia pakai standard negara dia, third angle projection dia. Okay, dan Amerika dan Australia akan gunakan tu. Kalau ada yang tanya yang mana yang lebih, ada yang bertanya macam mana ni kita nak gunakan yang selalu diguna pakai. Sebenarnya kedua-dua projection ni dia ada kegunaan masing-masing, dia ada standard masing. Ini semua terpulang dan depend kepada tuan-tuan dan puan-puan punya talent. Tapi saya secara peribadi saya lebih suka menggunakan third angle projection, kerana third angle projection, kalau tuan-tuan tengok di gambar sini, kalau di bahagian atas first angle dia represent bottom view. Okay, ini adalah view unjuran yang terdapat dalam first angle dan third angle. Sebab apa saya lebih suka menggunakan third angle? Kerana contohnya kalau tuan-tuan tengok di bahagian atas ni, sepatutnya kalau kita guna secara mudah ni, atas ni sebenarnya top lah, tapi tidak kepada standard first angle punya standard. Kalau di bahagian atas dipanggil bottom view, di bahagian bawah dipanggil top view, kalau di bahagian kiri dipanggil right view, di bahagian kanan dipanggil left view. So that's why saya lebih suka menggunakan third angle projection. Sebab apa? Top memang represent top, bottom represent bottom, left represent left, right represent right. Kanan akan duduk di sebelah kanan, kiri di sebelah kiri, atas di sebelah atas, bottom di sebelah bawah. That's why saya lebih suka menggunakan third angle projection sebagai saya punya understanding. Okay, so saya yang paling yang dia dah cover semua. Okay, ini adalah benefit using AutoCAD. Benefit using AutoCAD, dia boleh buat 3D, dia boleh positionkan kita punya ukuran, kita punya save data, and then kita punya storage accessibility, reduce error, and then accuracy. Kita boleh tingkatkan ketepatan drawing, so dia boleh mempercepatkan drawing kita. Okay, kalau tuan-tuan, ini adalah last saya punya slide lah, benefit of using AutoCAD. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan, boleh ajukan soalan tuan-tuan dan puan-puan di ruang komen. Okay, jika tuan-tuan sekali lagi, jika tuan-tuan ada sebarang soalan, pertanyaan, boleh komen saya di Kaiser CAD ataupun boleh komen di bawah video ni. InsyaAllah saya akan cuba baca balik soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya akhiri dengan live ni dengan aku punya Bali Hazar. Wassalamualaikum.